Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, selamat pagi kepada semua rakan-rakan FB pada hari ini. Semoga semuanya sihat-sihat belaka, alhamdulillah. Suasana di rumah saya ni di Bukit Beruntung ni, alhamdulillah. Suasananya redup, cuacanya nampak bagus. Malam tadi sepanjang malam hujan. Jadi mungkinkah malam tadi ataupun malam ini akan ada terjadinya Lailatul Qadar? InsyaAllah ya, kita doakan sama-sama insyaAllah ya. Alright. Berkenaan dengan tajuk kita pada hari ini, apa yang saya cuba nak sampaikan, topik kita ialah 10 cara bagaimana anda tidak boleh menjadi usahawan berjaya dalam bidang MLM, unit amanah dan takaful. Apa yang saya cuba nak sampaikan ini adalah bersandarkan kepada 12 tahun pengalaman saya dalam networking business, yang mana kita ada structure upline, downline, kita ada sideline dan sebagainya. Itu yang kita nak cuba sampaikan ilmu. Kalau kita lihat dia punya topik tu sendiri, 10 cara bagaimana anda tidak boleh menjadi usahawan berjaya, nampak macam negatif. Kalau kita fikir apa ni, Jamsari ajar bagaimana untuk tidak berjaya. Tapi kalau anda lihat secara positifnya ialah kalau contohnya lah selama ni kan, kalau kita dalam industri takaful, industri unit trust ataupun industri MLM, upline sentiasa nak menyampaikan ikut jalan ni untuk berjaya, ikut cara ni untuk berjaya dan sebagainya. Dan mereka sangat bagus. Kalau siapa-siapa yang ada dapat upline yang sentiasa nak tunjukkan cara bagaimana nak berjaya tu, memang sangat bagus. Cumanya kena ingat sesuatu secara realistiknya dalam perjalanan kita, dalam perjalanan tu, jangan kita sangka kita macam berjalan di jalan yang smooth. Untuk berjaya ni dia ada cabaran-cabaran dia sendiri. Kita bayangkan sendiri, kalau kita nak balik kampung, daripada sini contohnya lah. Contoh saya punya kampung di Pahang, saya di Selangor. So dalam perjalanan tidak ada satu pun jalan yang sentiasa lurus. Dia mesti ada bengkang-bengkok ataupun mesti ada jalan yang kita nak lalui itu dia ada lopak-lopak, kita ada lubang-lubang yang kita terpaksa tempuhi. Yang lubang-lubang itulah yang kita nak kena elakkan. Betul tak? Andai kata kita langgar lopak, kita akan lubang, mungkin kita akan berlaku aksiden. Mungkin aksiden tu kecil atau besar tu bergantunglah. Dan itu boleh merancang. Umpamanya analogi itu ialah bila kita diberitahu oleh upline kita bagaimana kita nak berjaya dalam satu career contohnya kan. So kita kena ingat supaya kita di dalam perjalanan tu ada lubang-lubang ataupun ada perkara-perkara yang perlu kita elakkan. Supaya kita punya kejayaan tu, kita nak mencapai kejayaan tu lebih cepat daripada orang-orang yang lain. Macam contohlah even highway pun kita, kalau kita pergi plus highway ke, tak kisahlah highway mana-mana kat Malaysia, don't expect semuanya smooth. Tiba-tiba satu masa anda akan lihat ada pembinaan ataupun pembaikian jalan, jalan repair dan sebagainya. Takkanlah anda nak terus anda nampak ada lencongan, tiba-tiba anda langgar je kon yang ada dekat depan tu. Jadi apa jadi pada anda? Mungkin anda tak dapat meneruskan perjalanan kerana kereta rosak, langgar kon, langgar lubang dan sebagainya. Jadi anda kena juga untuk mengelak untuk mengelak supaya perkara-perkara ini tidak melambatkan perjalanan kita. Contoh macam masa dulu mak ayah kita selalu pesan, kamu Jamsari belajarlah bagus-bagus, sampai universiti, nanti sampai dah dapat degree sebelum ijazah, kamu kerjalah di tempat-tempat yang baik. Kalau sekadar itu saja pesanannya, mungkin kita tak akan sampai pun ataupun kita akan lambat sampai. Tapi mak kita juga selalu pesan, Jamsari, kau janganlah berkawan dengan orang-orang yang tak tentu hala. Betul tak? Ataupun Jamsari, esok kalau kau kerja, esok carilah tempat kerja yang halal. Jangan kerja yang di tempat yang tidak halal. Betul tak? Itu dimasukkan dengan larangan-larangan. Dalam agama sendiri pun dia ada satu benda yang wajib dan ada satu benda yang haram. Yang haram itu adalah larangan-larangan. Kenapa kalau kita pandang negatif tajuk saya ni kan? Kenapa dalam agama sendiri ada halal dan haram? Because halal perkara yang wajib kita buat, yang haram yang perkara yang kita dilarang, tak boleh buat. Faham Alright. So
Itu sebabnya yang kita sekarang ni kita kena belajar. Seandainya tuan-tuan dan puan-puan rakan FB pada hari ini adalah sedang menjalankan perniagaan dalam unit trust, dalam takaful ataupun dalam MLM. Jadi tuan-tuan, hari ini tugas saya dan peranan saya adalah untuk menyampaikan kepada tuan-tuan 10 perkara. 10 perkara yang anda perlu elakkan, okey, untuk anda berjaya besar dalam industri yang kita sedang ceburi ni sekarang. Okey? Alright. Okey, kalau ada apa-apa soalan boleh juga boleh tulis dekat sini, insya-Allah ya. Saya akan cuba menjawab satu persatu. Okey, nampaknya alhamdulillah dah ada 20 orang dalam ni. Welcome Nazuha, welcome Farid. Okey, so terima kasih kerana sudi mendengar, dan juga yang lain-lainnya ada Puan Rosita, ada Rusliza, ada Dino, okey, yang saya nampak ni sekat ni lah, Afiq Fikri Zainal Azhar Mak Saini, terima kasih. Okey, alright, so kita masuk dulu kepada poin yang kita pertama ya. Okey, dalam perkara yang perlu kita elakkan supaya kita cepat berjaya dalam industri ni. Number one ialah perkara yang perlu dielakkan ialah bila kita tidak menghormati upline ataupun mentor kita. Okey, perkara sama. You tanyalah kat mana-mana motivational speaker pun, dia akan bercakap perkara yang sama, iaitu sentiasa untuk hormat upline ataupun mentor kita. Siapa upline kita? Upline kita ni adalah orang yang membuka jalan kepada kita. Okey, mungkin kita tak tahu pun sebenarnya apa kelebihan-kelebihan perniagaan yang kita ceburi ni sekarang. Okey, contohnya kalau kita masuk MLM ke unit trust atau takaful, kita tak tahu, tapi mereka ni lah yang membuka jalan, menerangkan kepada kita apa faedah-faedah yang perlu kita capai. Syahrir Razak, terima kasih. Okey, Haji Jalil, saya sedang belajar dari anda. Terima kasih. Ini Haji Jalil ni lagi besar dia punya kejayaan ni. Alhamdulillah, masih lagi nak belajar. Alhamdulillah. Okey. Alright. Okey, so kita mesti hormat. Kalau kita tidak hormat, itulah masalah kita untuk berjaya. Kadang-kadang bukan apa tahu. Bila kita tidak belajar, so seolah-olah kita rasa kita pandai dan sebagainya. Sebenarnya orang yang bagus ialah apabila dia semakin banyak belajar, dia akan merasai semakin banyak dia tak tahu. Jadi sebab itulah kita perlu menghormati upline atau mentor sebab mereka dah melalui. Okey, so mungkin upline kita pun, even upline kita baru 2 atau 3 tahun sekalipun, mereka dah melalui. Jadi lubang-lubang yang pernah mereka jatuh, mereka bagi tahu pada kita. Okey, dan kita kena hormat dia sebagai pembuka jalan. Sifu saya, okey, kalau saya sebutkan dekat sini, sifu saya pernah bercakap dekat saya. Dia kata apa? Upline atau mentor ni dia lain macam sikit. Okey, kalau dia doakan kita berjaya, doa itu makbul. Tetapi kalau dia terasa hati dengan kita, atau kamu sakitkan hati mentor atau upline, dan dia doakan perkara yang tak baik pada kamu, pun boleh makbul. Jadi apa pilihan kita? Adakah kita nak menggembirakan hati upline, nak follow hormat upline dan sebagainya, ataupun kita nak buat perkara-perkara yang sebaliknya kepada upline? Okey, so sebab dua-dua. Saya memang sehingga daripada tahun 2008 sampai sekarang saya masih ingat lagi pesanan-pesanan sifu saya. Dan salah satu dia kata, Jamsari, doa upline atau mentor ni lain macam. Dia perkataan dia macam tu. Kalau dia doakan yang baik untuk kamu pun akan makbul. Jika doakan kamu yang tak baik pun akan makbul. So, saya memilih untuk mengembirakan hati. Okay? Dan juga follow segala nasihat-nasihat dia. Yang itu yang penting. Okay? Kalau kata contoh upline, message kat kita, WhatsApp dekat kita. So, reply lah. Okay? Reply lah walaupun mungkin kita reply dengan perkataan K. Bagi saya kalau K tu macam, bagi saya sendirilah, terpulang pada tuan-tuan dan puan-puan. Kalau perkataan K macam kita ni tak menghargai lah. Apabila kadang-kadang upline WhatsApp panjang-panjang, tiba-tiba kita punya reply K. Kan itu macam tiba-tiba macam seolah tak menghargai lah. Sebab saya dalam keadaan ni pun saya upline. Okay? Dulu saya juga adalah satu kata downline ataupun ada setengah industri dipanggil business partner. Okay? Dulu pun saya pernah buat kesalahan. Kadang-kadang kita WhatsApp kepada upline kita ataupun SMS ke upline kita, kita rasa macam kita tak baca balik tau. Kita tulis je. Bila dibaca di sebelah sana, okey, di pihak upline kita, dia tengok, ya Allah, kasarnya Jamsari tulis. Saya pernah ditegur oleh upline saya sendiri, dan saya terus minta maaf. Betul, bila saya baca balik apa tulisan saya kepada upline, saya memang minta maaf banyak-banyak sebab saya tak perasan yang apa yang saya tuliskan itu agak nampak macam memberi arahan kepada upline. Saya minta maaf betul-betul. Waktu tu memang
Memang alhamdulillah saya punya upline dalam unit trust ni ialah Dr. Boci. Beliau marah saya tahu. Dan saya start daripada situ sehingga hari ini even saya nak tulis kepada business partner downline saya pun saya akan baca dulu. Apatah lagi kalau saya tulis kepada upline. Kan itu baru satu cerita pasal WhatsApp kita nak hormat. Dan ingat kita bukanlah nak hormat upline ni melulu ataupun kita nak hormat upline ni macam kita jumpa kalau tuan-tuan tahu kalau orang-orang Thailand nak berjumpa dengan Maharaja Thailand, Raja Thailand tu dia kena mengesot. Dia kena macam sujud dan mengesot nak berjumpa dengan raja dia dan tak boleh pandang mata raja dia. Begitu juga dengan zaman dulu di negara China, sama juga tak boleh. Dia kena mengesot nak berjumpa dengan raja dia. Bukan tahap tu yang kita nak hormat upline. Tak. Jadi apa yang kita nak hormat adalah dengan cara kita menggembirakan. Bukan maksud menggembirakan. Kalau kita menggembirakan, kita ada attitude nak hormat upline untuk kita berjaya. So itulah yang kita maksudkan dekat sini. Hormat upline bukan melulu kalau dia suruh buat benda yang perkara yang mendatangkan dosa dan maksiat, tak payahlah follow. Kita identify lah yang mana. Alright. So itulah dia saya punya point pertama saya, kita hormat upline. Lepas tu kalau kata kita nak berjaya dalam industri ni, kadang-kadang upline dia ada recommend sesuatu. Jam sehari kau buat ni. Kita pula kan, selalunya apa yang kita buat? Especially lah kalau benda tu yang melibatkan sedikit kos. Jam sehari kau pergi datang, kau pergi attend kos ni, bayar RM500 ataupun bayar RM2,000. Apa yang berlaku dekat kita ialah kita berfikir dulu. Tak nak jawab. Orang yang berjaya, saya nak bagi tahu sebab saya banyak bercampur gaul dengan orang-orang berjaya di sekeliling saya. Mereka tak ada nak fikir. Kalau itu benda yang bagus untuk bisnes, even kena bayar RM10,000 sekalipun, mereka akan cakap yes. Kita cuba muhasabah diri. Adakah kita selalu cakap yes? Waalaikumsalam Mas Syamsiah. Terima kasih. So itu yang kita nilaikan diri kita. Andai kata kita sebut yes, apa yang dikatakan yes saja, itulah jalan terang untuk anda untuk berjaya dalam bidang ini. So itu salah satu cara kita menghormati upline. Kalau kita tidak menghormati upline, so apa yang berlaku kepada kita akan tersasar jauh. Akan tersasar jauh. Tu jangan fikir sendiri tau. So, kadang-kadang kita macam kita fikir kan, bila upline recommend sesuatu pada kita, kita rasa dia paksa kita. Kan? Bila kita rasa dia paksa kita, so maknanya kan, anda tidak menghormati apa yang dia tahu. Sebab ilmu dalam perniagaan ni, dalam bisnes ni, dia dah melaluinya dan dia tahu, dan tidak ada satu upline pun nak menjatuhkan downline dia. Iaitu yang tuan-tuan dan puan-puan kena pegang dari bila berkomunikasi dengan upline tu. Memang nampak macam agak susah. Ya Allah, income aku pun baru RM5,000. Dia suruh aku datang training yang RM2,000. Tetapi percayalah saya pernah melalui pengalaman ini pada tahun 2014, di mana saya diminta oleh upline saya untuk join satu training yang berkos RM15,000. Berkos RM15,000. So apa yang berlaku, memanglah kita pun siap, Allah, aku income baru nak naik RM7,000-8,000. Macam mana aku nak spend duit untuk RM15,000 untuk attend training. Dan siap saya berbincang dengan isteri kan, sebab takut kan, RM15,000 bukan satu jumlah yang kecil. Tapi alhamdulillah isteri pun support. Dia kata, bang, untuk ini kita belajar betul-betul dengan orang yang pakar. So apa yang berlaku? Kami pun agree. So ini personal coaching tau, bukan ramai-ramai, personal coaching selama setahun. So apa yang berlaku? 2 bulan kemudian, income saya meningkat daripada yang kita biasa normal 7 ke 12, 13 ribu tu. Ada 2 bulan kemudian selepas saya menamatkan, selepas saya bermula lah sebenarnya, sebab mentoring ni 1 tahun. 2 bulan kemudian income saya mencecah 65,000. Sebab apa? Kita sejak daripada itu saya dah tak ada rasa sangsi lagi untuk datang training berbayar, sebab sentiasa Allah bagi rezeki bila kita bayar. Dan kemudian ini cerita 2 tahun lepas waktu tu tim saya sedang menghadapi kemerodoman daripada jumlah sales. So waktu tu di tempat yang ke-12. Biasa kami berada dalam kelompok dalam top 10, top 5, top 3 lah. Tiba-tiba tahun 2018
kami terperosok, okey, daripada nombor 2 tahun nombor 5 tahun sebelumnya, terperosok jadi nombor 12, 13 macam tu. Okey, ranking kami. So apa yang saya buat? Saya berfikir, saya buat kontes, saya berfikir, saya cari idea dan sebagainya, masih lagi tak jalan. So apa yang saya buat? Akhirnya saya kembali kepada sifu asal saya yang tadi, ingat tak tadi saya bayar RM15,000 tadi, income kemudiannya jadi RM65,000. Okey. So apa yang berlaku ialah bila join, masuk lagi sekali mentoring selama setahun, daripada nombor 12 pada bulan Januari, okey, nombor 12 rankingnya, akhirnya pada bulan 12 berada di tempat yang kedua. Alhamdulillah. Okey, saya punya cita-cita bila mentor saya tanya, "Jamsari, kamu masuk mentoring dengan saya ni, kamu nak dapat nombor berapa?" Saya kata, "Kalau saya dapat top 5 pun dah alhamdulillah." Tapi mentor saya kata, "Why not you terus nak capai nombor 1?" Okey, saya dalam hati saya kata, "Allah, boleh ke aku capai nombor 1 ni?" Mentor saya kata, "Jangan fikir. Yang penting kamu masuk dalam mentoring ni, kamu belajar." Alhamdulillah, di hujung tahun ni dapat nombor 2. Kalau kita lah kan nak membayangkan nombor 2 tu, masa kita sekolah dulu, nombor 2 best tak? Kan, nombor 2 kan? Kita bukan cerita nombor 1 lagi. Baru dapat nombor 3. Saya pun sendiri dapat nombor 3 masa zaman sekolah menengah. Pernah biasa nombor 20, 15, 12. Tiba-tiba dapat nombor 3 sekali. Ya Allah, macam juara. Kan? Saya kata, every time, bila kita dapat nasihat daripada upline, just follow. Just follow. Melainkan benda tu mendatangkan kemudaratan ataupun maksiat. Yang itu saja yang kita tak perlu ikut. Okey, bukan nak suruh downline business partner hantar hadiah, nak happykan dan sebagainya. So itu bukanlah caranya. Dia tidak, upline ni biasanya upline yang ikhlas, dia tidak berharap pada pemberian, tidak berharap pada pujian, okey? Sebab dia lebih rela dapat pujian daripada Allah. Itu yang lebih penting bagi dia. Yang penting di hadapan mata dia berjaya nak dapatkan kejayaan untuk business partner dia ataupun downline dia. Itulah kita punya, kalau upline kita upline yang ikhlas, kita boleh lihatlah, okey. Dia tak mengharapkan kan pada pemberian. Okey. Okey, thanks sharing game. Okey, insya-Allah ini satu ilmu yang ikhlas kepada semua. Itu nombor 1 perkara yang perlu elakkan ialah number 1, tidak menghormati upline. Itu kita mesti elak. Okey. Alright. Okey. Yang kedua, okey. Yang kedua, selalunya upline ni, dia ataupun mentor selalu adakan kelas. Okey, kelas mingguan ataupun kadang-kadang ada saya lihat setengah tim tu dia buat 2 minggu sekali dan sebagainya. Kita mesti hadir. Okey, kita mesti hadir. Perbezaan, okey, orang yang berjaya dengan gagal, okey, yang gagal pun kadang-kadang datang juga kelas, tapi cara mereka datang tu berbeza. Yang gagal biasanya datang lewat. Okey, tak bagi tahu, tak datang. Kan? Yang itu dia tak nak, itu pun sebenarnya sebahagian langkah untuk menghormati upline juga sebenarnya, nak mengibarkan hati upline, okey. Tapi kalau orang yang berjaya, mereka selalu datang awal, tolong kemas kerusi, tolong sediakan makanan, for example lah kan, ataupun dia sendiri membawa makanan untuk dihidangkan kepada peserta-peserta. Walaupun sebenarnya peserta yang lain yang datang tu pun bukannya ada kepentingan apa-apa dengan dia pun. Tetapi mereka ni big heart, itu yang dipanggil perkataan big heart tu. Dia memberi sesuatu kebaikan kepada orang lain walaupun dia sedar bahawa tidak ada faedah yang dia akan dapat secara fizikal. Tetapi faedah tu dia dapat secara rohani. Tapi ingat apabila kita membuat sesuatu perkara yang mendatangkan pahala, Allah akan bukakan rezeki, pintu-pintu rezeki kepada kita tanpa kita sedar. Kadang-kadang kita naik kelas, tengok dekat tangga tu kan, nampak macam sampah. Kita kutip, itulah peluang rezeki kita. Kalau kita nampak tiba-tiba kerusi dekat dalam classroom kita tak bersusun baik, kita susun, itulah peluang rezeki kita. Apatah lagi kalau kita lihat, kita pergi tandas tu tak berapa bersih, kita yang bersihkan, itulah peluang rezeki kita. Yang itu saya nak kisahkan sebab ini adalah perkara-perkara yang ramai orang buat dan mereka berjaya. Okey? Kadang-kadang bukan apa tu, kadang ego kita itulah yang menahan rezeki. Bila kita buat macam contoh kutip sampah, sediakan air, makan, minum ataupun kita menyusun kerusi, cuci tandas dan sebagainya, itulah cara kita nak membuang ego. Jangan jadi sombong. Kalau sombong, rezeki kita. Sebab setiap orang Allah bagi rezeki yang banyak. Sangat banyak, abundant. Okey, umpama bergunung-gunung emas. Tetapi mengapa ada sebahagian saja orang yang dapat yang abundant, yang banyak sangat ni rezeki? Sebab apa? Kita dalam hati kita ada ego. Okey? Jadi benda itulah yang kita
kena berhati-hati. Okey, nombor satu tadi apa tidak? Ya, perkara yang kita perlu elakkan, tidak hormat upline. Kena elakkan. Kena menggembirakan hati upline. Kena follow kata upline. Yang kedua ialah sentiasa hadir kelas on time. Before time. Kalau Jepun dia kata before time. Bukan on time ya. Ataupun bukan janji Melayu. Kalau janji Melayu, on the way tu masih lagi dekat katil, baru nak bergerak. Okay? Ataupun baru nak sarung kasut daripada pintu rumah. Itu cara orang Melayu biasalah kan. Kita ni Melayu yang orang yang luar biasa. Jadi kita kena berubah dari segi situ. Okey, itu nombor 2 . Okey, poin yang ketiga yang kita perlu elakkan supaya kita punya perjalanan kejayaan kita tu sentiasa smooth saja, licin saja ialah jangan biarkan hari-hari anda tiada appointment. Ini yang selalu berlaku. Saya pun kadang-kadang pelik tahu. Kadang-kadang kita tengok agent atau consultant tu, dia full time. Dia punya perkara pokok dia ialah punca pendapatan dia hanya datang daripada satu tempat. Tapi dia dengan selamanya, bila kita tanya, kan, saya sebagai upline kadang-kadang tanya juga, ada appointment tak? Tak adalah. Minggu ni, hari ni. Okey, jadi apa yang dia nak makan? Kita sebagai upline ni, kita fikir, apa dia nak makan? Okay? So kita kena buat sesuatu yang jangan biarkan diri kita satu hari pun tanpa appointment. Okay? Ataupun kita buat sales activities dan sebagainya. Itu bukan cerita pasal closing. Saya bukan cerita kata hari ni mesti ada closing. Tidak. Tapi kita mesti ada activity. Okay? Activity. Yang itu mesti ada. Dan sangat malang bagi orang yang dia hanya ada satu punca pendapatan, tetapi dia biarkan diri dia tanpa appointment dalam satu hari tiada appointment langsung. So biasanya apa yang perlu kita buat ialah biasa agent ataupun sebagai consultant, so kita kena sekurang-kurangnya lah, inilah paling kurang 3 appointment satu hari sekurang-kurangnya. Tapi kalau orang yang sukses, mereka selalu buat 5 appointment satu hari sekurang-kurangnya. Dan saya sendiri pernah satu hari, even sampai sekarang pun 13 appointment satu hari. 13 appointment tu, dan saya tak rasa benda tu sangat memenatkan. Tapi kita rasa seronok bila kita closing, dia akan jadi satu motivasi tambahan untuk kita terus lagi banyak buat appointment. Kan? Jadi benda itulah yang kita kena buat. Waalaikumsalam Nazina Idris, terima kasih join. Alright. So yang itulah So kita dari mana appointment nak datang? Kita kena jumpa upline lah kalau kita tak ada idea. Itu sebabnya upline ni sangat penting, kita sentiasa hormat dia, jangan pandang remeh pada dia, jangan pandang negatif pada dia. So kita daripada dia lah dia datang sebab idea tu sebab dia dah melalui. So dia boleh cadangkan. Tapi apa yang dia cadangkan kadang-kadang kita tak buat. Jadi itu terpulang nasib pada kita. Sebab dia dah recommend, takkan dia nak buat juga untuk kita. Kan? So dia dah recommendkan, kita hanya buatlah walaupun benda ni kita tak selesa pun nak buat. Contohnya ramai orang tak boleh buat FTF, face to face. Maksudnya duduk di satu tempat dan kemudian orang yang lalu lalang tu kita cuba approach. Ramai yang tak nak buat. Tapi sebenarnya apabila kamu dapat closing satu kali sewaktu face to face, anda akan rasa selepasnya akan nak buat 1000 kali lagi. Cuma nak pecahkan telur saja. Kan? Alright, Dan ingat kadang-kadang bukan apa. Stranger ni, so mungkin ramai leader akan setuju dengan saya. Stranger ni lagi mudah kita nak berurusan berbanding dengan kawan-kawan ataupun saudara mara kita. Sebab apa kadang-kadang yang saya cakap ni kan, stranger ni dia tak judge kita, dia tak prejudge. Dia tengok muka kita, dia tak tengok history kita. Tapi kalau kadang-kadang orang yang kenal kita, selalunya dia akan tengok, jam sehari ni dia budak kampung je, takkanlah bagus sangat. Aku sama kampung dengan dia dulu dah lah dekat dalam kelas pun dapat nombor corot. Kan? Dia bawa history tu pada kita. That's why jangan takut dengan stranger. Because stranger ni lah orang yang dia akan hormat apa yang dia nampak di depan mata dia. Nur Hashidah setuju ya? Stranger tak judge. That's why ramai orang lebih takutkan stranger daripada jumpa kawan-kawan. Kan? Itu satu benda yang menyebabkan ramai orang tak percaya. Sebab upline selalu cakap jumpa stranger. Ada kadang-kala saya tengok business partner saya sama tak terbuka mulut tau. Tak terbuka mulut nak bercakap. Padahal kita boleh hulur je business card. Tak payah pun nak cakap sebenarnya hulur business card. Bak kata semalam saya baru ada buat sharing dengan AM Nusaila Omar. Dia kata apa? Upline dia kata game hour di Melaka dia kata takkan kalau setakat nak cakap dengan stranger tak terkeluarnya biji mata.
Kalau terkeluar biji mata, then tak payah nak approach stranger. Tak ada. Maksudnya, tak ada nak kena marahnya, tak ada nak kena maki kalau setakat kita nak hulurkan bisnes dan cerita sikit apa yang kita buat. Thank you Mr. YS. Ni salah seorang mentor saya. Thank you Linda, thank you Nurul Hasbi. Okay? So tak terkeluar biji matanya kalau kita approach stranger. So stranger ni sentiasa hormat kita. Okay, pengalaman saya sendiri pun. Okay, saya punya klien, saya punya itu ramai juga stranger dan mereka menghormati dengan apa yang kita tahu kan. Bila kita nasihatkan, especially tentang bab-bab pelaburan dan sebagainya, mereka akan follow. Okey, sebab mereka percaya. Tapi kadang-kadang ada juga segelintir kenalan kita, dia lihat kita apa kita dulu 5 tahun lepas, 10 tahun lepas. Yang itu. Okey, jadi pilihan terletak pada anda. Janganlah tinggalkan bila saya cakap macam ni, tak approach langsung kawan-kawan ataupun saudara mara, tak payah. Janganlah macam tu, semua nak stranger je kan. So kita imbangkan. Maksudnya kalau kita tak dapat appointment dari segi saudara mara atau kawan-kawan, kita next kita move kepada siapa? Kepada kita punya stranger. Okey, stranger ni dulu pun saya ingat lagi waktu mula-mula saya buat full time dalam bisnes. Okey, saya buka satu booth yang saya buat seorang, saya minta tolong upline saya untuk temankan je. Okey, saya bukan nak minta tolong dari upline tapi nak minta tolong upline temankan supaya dilihat cara percakapan saya betul ke atau tidak. Saya dah memang waktu tu bolehlah bercakap. Okey, tapi saya tak tahu mungkin fakta yang terkeluar dari mulut saya ni berlainan. Saya just minta dia perhatikanlah. Okey, itu saja untuk teguran. Okey, dan alhamdulillah booth pertama saya yang saya jalankan di satu kilang di area Temerloh sana. Okey, sebab saya asalnya orang Bera, jadi Bera dengan Temerloh tu tak jauh. Jadi dekatlah untuk saya pergi dan saya kenal tempat tu kan. Alhamdulillah satu hari tu saya dapat 60 orang klien. Stranger, dan mereka sangat hormat saya sehingga sekarang. Okey, dia tak tengok siapa dan sebagainya, tapi apabila kita menyediakan kata perkhidmatan ataupun kita follow up dan sebagainya, mereka sangat hormat kita. Jadi itu yang penting. 60 orang klien daripada stranger. Okey? Dan daripada situ pun bisnes kita bertambah because daripada 60 orang pula ada dia macam dia perkenalkan diri pula pada kita. Kawan-kawan dia yang lain tak sempat sampaikan. Saya ingat lagi waktu saya balik nak balik semula ke rumah daripada kilang tu, ada orang call. Cik kata cik hari ni satu hari kenapa cik pukul 2 dah habis? Waktu tu saya dah habis borang. Okey, dan masih lagi ada orang. Okey, saya terpaksa bagi tahu. Okey, minggu depan saya datang semula. Kan itu stranger. Stranger tu sangat dia sangat suka pada penampilan kita. That's why first impression pun sangat penting. Yang itu ingat ya. So kalau itu baru poin yang ketiga. Jangan sekali-kali jangan sekali satu hari tiada appointment. Mesti kena elakkan. Dan satu hari kalau kata contohlah memang tak ada appointment sangat. Okey, kita spend masa untuk set appointment untuk minggu-minggu ataupun hari-hari yang akan datang. Okey, macam dulu saya nak buka booth, saya dah get ready 3 minggu sebelum untuk apply. Okey, dan saya bukan apply 1 atau 2. Saya minta apply sampai 10 company, 12 company, 13 company, yang approve cepat 2 company, 3 company. Pun dah okey. Okey. So itu yang kita kena buat. Okey. Nombor 1 tadi, perkara yang kita perlu elakkan, number 1 ialah tidak menghormati upline atau mentor. Mesti elak. Okey. Yang kedua, tidak hadir kelas ataupun hadir kelas pun lambat. Mesti elak. Okey. Yang ketiga, membiarkan hari-hari anda tiada appointment. Mesti kita kena elak. Okey, so far alhamdulillah. Okey, alright. So, yang keempat, poin yang keempat yang kita perlu elakkan untuk kita pastikan perjalanan kejayaan kita smooth ialah bila kecewa, jangan berhari-hari nak down. Ini biasa kan? Satu perkara kena reject, satu appointment kena reject, kita down berhari-hari. Upline call, mentor call, tak nak jawab, tak nak reply. Itu masalah dia. Okey, so macam mana kita nak mengatasi benda-benda macam ni? Sambil-sambil saya beri point untuk mengelakkan, sambil saya bagi cadangan juga idea. Okey, ada banyak sebenarnya, banyak idea. Okey, dan ingat saya pernah dengar apa yang Dr. Azizan Osman pernah cakap. Saya bukannya murid Dr. Azizan, tapi saya follow dalam YouTube. Okey, alright. So, apa dia pernah cakap dalam YouTube tu, dia kata, sekiranya dengan cara down ni, dia suruh kita fikir tau. Sekiranya dengan cara down ni boleh membuatkan kamu maju ke depan, silakan down. Nampak tak reverse psikologi dia? Apa dia cakap? Sekiranya down ni, kamu fikir, sekiranya kamu dengan cara kamu down ni boleh membuatkan kamu maju ke depan, silakan down. So, agak-agak kita fikir apa?
Kita kalau masih waras, kita pasti akan rasa down ni tak akan maju ke depan, tapi mundur ke belakang. Okay, alright ya. So ingat yang itu, Okay, apa lagi cara macam mana kita nak kembalikan rasa kita? Okay, because kita tadi dah down. Tetapi down tu ada setiap orang. Jangan kata, oh saya tak pernah down. Oh tak ada, kita pun biasa down. Tapi kita ada ubat cara untuk mengatasinya. Okay, so macam mana? Number one, tadi yang kita cerita, ingat kan perkataan Dr. Azizan, pesannya kalau kamu rasa dengan cara kamu down ini boleh buat kamu maju ke depan, silakan down. Kalau kamu rasa benda ni buat kamu mundur ke belakang, pastikan kamu bangkit. Okay, alright. Yang kedua ialah, saya sentiasa ingat pada ayat-ayat Al-Quran. Antaranya ialah, number one ialah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak Allah memberi satu ujian atau cabaran melainkan sesuatu yang kamu boleh tanggung. Ingat kan? Kena rejection itu satu ujian. Kadang-kadang orang mempermainkan kita pun satu ujian. Kadang-kadang kita ada cabaran, tiba-tiba nak pergi buat appointment, kereta rosak. Saya pernah saya nak pergi ke Jengka, tiba-tiba kereta rosak di tengah jalan dekat Rawang. So apa kita rasa? Ya Allah, kalau kita percaya kepada ayat tu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, sesungguhnya Allah tidak menurunkan satu ujian atau cabaran melainkan apa yang kamu boleh tanggung. So kamu kena ingat bahawa itu sebenarnya adalah ujian biasa untuk kita bersabar. Okay, dan selalu kita ingat satu lagi ayat, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya dalam setiap kesukaran ada kesenangan. So kalau kita ingat dua ayat ini, selalunya kita akan dalam hati ialah ialah, ya Allah, apa yang kau nak bagi ni? Because kita sentiasa ingat inna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya dalam setiap kesukaran ada kesenangan. Senang apa kita nak dapat? Because ujian yang kau baru turunkan sekejap tadi. So kita akan rasa lega. Kan sampai satu tahap kan, saya pernah merasakan kalau satu reject, 10 yang akan datang. Dan saya pernah satu masa kena reject 3 kali berturut-turut. Ya Allah, 30 orang kau nak bagi kat aku. So kita think positif lah. Kan? Jadi betul. Ya Allah, kalau kita down, daripada 1 reject, 2 reject, 3 reject, dan kita kata, aku tak nak teruskan, agak-agak kita boleh sukses. Tapi kalau kita teruskan, okay, dia ada chances 50% sukses, 50% tak sukses. Tapi kalau kita terus stop, the chances is 100% you tak sukses. Kan? Yang itu yang kita kena ingat dalam kepala kita sehingga hari ini. Jangan down lama-lama. Saya ada satu kawan Cina dekat Bukit Beruntung ni juga. Dia buka workshop. Saya pernah tanya dia, Chai, you pernah kena apa-apa susah tak waktu you berniaga? Jam, saya pernah kena tipu dengan business partner saya 50,000. Okay. Saya tanya dia, you down tak? Down. Tapi 1 hari saja. Kalau saya down lama-lama, macam mana saya mau cari makan? Kan, itu. Ini kisah benar. Bila saya belajar dengan semua orang, dan saya buat kawan dengan semua orang. Tak kisah dia workshop, okay, dia meniaga ikan, semua saya ada kawan. Di pasar-pasar semua saya ada kawan. Sebab kita nak belajar daripada pengalaman-pengalaman mereka. Okay, jangan limitkan diri kita hanya kepada kawan-kawan yang dekat-dekat dengan kita ataupun satu industri saja. Kita berkawan juga dengan orang lain. Terima kasih semua yang bagi komen. Sebab poin saya banyak, jadi saya tak tersebutlah semua komen tu. Terima kasih. Okay, dan jadikanlah ilmu yang saya beri ini sebagai satu panduan untuk anda berjaya. Okay, untuk berjaya dalam karier masing-masing. Okay, ya. Itu yang keempat ya. Yang kelima. Okey, ini satu perkara yang menyebabkan kamu tidak boleh berjaya. Bila kamu sakit hati, bila lihat kejayaan rakan-rakan lain. Kita tengok kawan kita tu, dia sama masuk dengan kita ataupun dia macam umur sama dengan kita. Tapi kenapa dia lebih berjaya dengan aku? Dan kita rasa sakit hati. Okey, satu tanda je kalau kita rasa sakit hati, bila kita tak ucap tahniah pun pada dia. Itu salah satu tanda. Mungkin kita, tapi saya tak nak judge lah siapa-siapa. Mungkin dalam hati, mungkin dia memang tak biasa nak tulis. Kalau berjumpa face to face, mungkin dia ucap tahniah. Tapi kalau kita, satu tanda dia, bila kita tengok dia berjaya dan kita rasa sakit hati, itu salah satu tanda bahawa anda tidak boleh berjaya. Tetapi kalau anda rasa tercabar dan anda nak buat lebih baik daripada apa yang kawan kita ataupun rakan kita buat tu tadi, itu tanda baik. Kita rasa tercabar, kita rasa cemburu, tapi kita nak buat improvement. Kita nak buat improvement pada diri kita. Kita lihat dia, macam mana cara dia. Dia boleh buat sales banyak, for example kan. Belajar tak Sun Tzu Art of War?
Sun Tzu Art of War, okey, ini zaman tingkatan 5 dah belajar, jangan kata tak belajar. Dulu saya ambil sejarah lah. Okey, Sun Tzu Art of War dia cakap to beat your enemy is to know your enemy. Maksudnya kan nak kalahkan musuh, dia cakap musuh because dalam konteks dia peperangan. Untuk mengalahkan musuh kita tahu banyak pasal musuh. Okey, jadi kalau kita ada kompetitor, so kita belajarlah daripada dia walaupun dia sebagai kompetitor. Apa yang dia buat? Apa yang dia buat aku tak buat? Kan? Yang itu yang kita kena betul-betul perhatikan. Okey, jangan kita rasa sakit hati, ya Allah, aku sakit hatinya dia ni. Ucap tahniah pun tak nak. Okey, walaupun ucap tahniah pun tak nak, malah kita nak menjatuhkan lagi pula dia. Kadang-kadang kita mengadu domba di belakang orang. Aku kata orang yang berjaya ni sekian. Nampak dia berjaya tapi sebenarnya di belakang ni dia macam ni. Jadi itu bukanlah satu attitude yang baik. Okey, dan orang macam ni biasanya tak lama. Senang cerita, tak lama. Okey, cuba ucapkan tahniah kerana apa? Selalunya ucap tahniah satu hal dan doakan dia lagi. Okey, walaupun dia dah berjaya daripada kita yang belum berjaya. Orang kata biarlah doa untuk diri sendiri. Doa diri sendiri pun perlu, tapi doa kepada orang yang berjaya pun sangat bagus because segala doa yang kita ucapkan pada dia akan kembali pada kita. Macam kita ucap tahniah Jamsari, tahniah Ali. Baguslah kamu ni, apa kata, saya suka dengan kamu. Perkataan tu akan berbalik kepada kita dan Allah akan bagi pula dalam bentuk rezeki kita pada masa depan yang kita tak tahu bila. Ucap je. Walaupun dalam hati pun mungkin hati kita pun tak berapa bersih. Kadang-kadang saya sendiri pun, saya bukan kata orang lain, saya ni hati ni bersih sangat. Tapi saya pun ada rasa cemburu bila tengok orang lain. Tapi kita ucapkan tahniah. Bila tahniah tu, dia akan kembali pada kita. Kita pun nak dapat kejayaan macam dia. Dan apa salahnya kalau kita berjaya bersama-sama? Daripada kita menjatuhkan orang, dia tak berjaya, kita pun tak berjaya. Tapi kalau kita berjaya dan dia berjaya, seronok sama-sama berjaya. Kan? Okey ya? Sebab itu kita kena ada perasaan nak ucap tahniah ataupun kita rasa seronok dengan kejayaan orang lain. Tapi jangan seronok saja. Seronok dan kita tengok kita tak buat apa-apa. Kita seronok, bagusnya lah game, baguslah upline, baguslah kalau dulu saya punya upline dipanggil CDM kan. Hebatlah CDM apa semua kan. Tapi kita tak buat apa-apa. Jadi apa maknanya? Kita bersama-sama untuk capai kejayaan. Seronok tengok dia, pastikan buatkan diri kita juga seronok dengan cara kita mencapai kejayaan tu. Okey, alright itu poin kelima. So, poin kelima saya. Okey. Poin yang keenam. Okey, yang boleh merencatkan kejayaan kita. Okey, ialah bila business drop, okey, ataupun customer complain lah apa semua kan. Business drop. Okey. Business drop, customer complain, terus nak berubah bidang. Terus nak lari ke tempat lain, ke bidang lain. Itu selalu berlaku tak? Kalau business drop, sale macam dah tak naik apa semua kan. Terus ni tak boleh ni aku buat bisnes ni, dah habis dah tak ada cara dah apa kata dah tak boleh pergi. Kalau orang kampung macam saya ni selalu cakap tak boleh pergi dah. Maafkan saya. Okey, so maksudnya kat situ kena faham. Dalam mana-mana perniagaan sentiasa ada up and down. Okey. Hari ni sales kita drop. Kita buat bisnes lain. Agak-agak dekat bisnes lain tu sentiasa up saja ke? Understanding dia kita kena tahu tau. Di bisnes lain juga ada up and down. Jadi bila kita masuk bisnes lain tu nanti, bila down, nak lari kat bisnes lain pula. Soalan dia. Nak lari bisnes lain pula. Benda ni drop, bisnes lain. Why not? Kita fokus. Okay, fokus. Sebab kamu tanyalah motivational speaker. Even Dr. Azizan pun ada cakap kan. Dalam YouTube dia. Saya terangkan sekali lagi, saya bukan anak murid Dr. Azizan. Sebab saya tak pernah hadiri mana-mana sesi Dr. Azizan kecuali preview lah. Okay. Dia pernah cakap, fokus. Okay. Follow one course until success. Okay. Dan kita pernah, mungkin kita argue. Tu tengok Mokhtar, Tan Sri Mokhtar, banyak bisnes dia. Cuba baca buku balik. Dia start dengan banyak bisnes terus atau dia start dengan satu bisnes. Okay. So, follow one course until focus. F-O-C-U-S. Follow one course until success. Yang itu. So, kita perbaiki apa yang tidak ada. Sebab kita kena sentiasa berubah dalam bisnes. Jangan jadi macam Nokia. Okay, dulu satu masa ingat tak lagi, waktu tahun 90-an, waktu tu kita sedang meletup dengan handphone. So, kebanyakan orang high class pakai handphone jenis apa? Nokia. Apa jadi Nokia sekarang?
Even in fact sekarang ni Nokia cuba untuk bangkit balik. Okey, apa jadi Nokia sekarang? Tak ada siapa nak beli handphone Nokia. Okey, sebab Nokia tak berubah. BlackBerry tak berubah pada persekitaran tahun 2000. Because orang dah start dengan smartphone, dia masih lagi tekan button keypad. Kan? Dia tak nak berubah. Jadi apa yang berlaku, orang dah satu demi satu berubah. Masa tu pun BlackBerry pun sama. Masih lagi nak gunakan keypad, sedangkan orang nak pakai touchpad. Okey. So waktu tu sekitar tahun awal 2000, BlackBerry dengan Nokia jadi tak relevan kepada sedangkan orang masih lagi nak guna handphone. Orang nak guna handphone, tapi mereka tak nak berubah mengikut kehendak customer. Macam tu juga dengan bisnes. Bisnes ni mungkin drop kerana kita tak nak berubah. Okey, macam contoh, kalau contoh dalam PKP TMCO ni, kita tak menggunakan kaedah online. Agak-agak siapa nak jumpa? Siapa customer kita yang nak jumpa kita face to face? Kalau kita tak nak berubah. Ramai ya. Even dalam tim kita, tim saya sendiri pun ada yang tak boleh, saya tak boleh dah nak belajar benda-benda macam ni. Siapa kata kalau umur kita 70, 60 tahun kita tak boleh nak belajar? Okey, so kita nasihat. Tapi sebagai upline macam saya, kadang-kadang kita dah bagi nasihat 2-3 kali, dia tak nak dengar. Saya kata next lah. Maksudnya saya akan bagi guide kepada orang yang nak saja. Okey, tak perlulah jadi pernah beli Nokia ya Linda ya. Saya pun pernah ada Nokia. Kira macam rasa beli Nokia waktu tu grand gila kan. Grand macam kaya gila kan. Waktu tu siapa pakai Samsung, oh gila miskin. Kan? Tapi sekarang semua pakai Samsung, iPhone kan. Okey. Apple waktu dulu pun pernah di boycott sebagai tidak compatible. Okey, tapi sekarang ni tengok, the main market dalam industri kita ialah Samsung, iPhone. Sekarang ni dah ada Huawei kan. Dan sebagainya. Okey. So, itulah dia poin yang ke-6 business drop. Jangan nak cari bisnes lain cepat-cepat. Improve dulu. Plan. Macam mana nak atasi masalah sales drop saya tu? Sebab kalau tengok dalam industri yang saya sedang ceburi sekarang ya, unit trust dan dulu pun saya buat MLM, okey. Orang yang bertahan walaupun dalam keadaan tsunami, okey, wave dia up and down kan. Mereka lah yang berjaya. Tapi apa jadi pada mereka yang lari? Kebanyakannya tersangkut di sana sini. Yang lari tu, yang stay tu, dia masih ada lagi dalam industri dan mereka berjaya besar sampai sekarang. Okey, walaupun dalam wave dia pernah rasa susah juga, dia pernah kena jual kereta juga pada satu masa. Tapi mereka stay dan mereka hari ini berjaya besar. Yang ini mungkin saya punya jiran Tuan Haji Jalil setuju sebab beliau dalam MW ni dah lama dah. Saya ingat dah berpuluh tahun dalam MW. Beliau juga salah seorang motivational speaker. Dekat je, jiran rumah ni je. Okay? Sebab tu kita ni nak bercampur ke mingle around dengan orang yang sukses. Walaupun dekat office, walaupun kat rumah, kena mingle around dengan orang yang sukses. Mereka ni lah yang akan bagi kita aura positif. Kena percaya juga aura tu. Aura tu membantu kita. Okay, alright. Poin yang ke-6 tadi. Follow one course until success. Jangan bertindak drop je nak cari bisnes lain. Sampai bila? Sebab setiap bisnes ada turun naik je. Okay, alright. Poin yang ke-7. Sekarang dah 11.45, dah 45 minit. Okay, saya plan tadi setengah jam je. Ini dah 45 minit. Masih boleh bertahan lagi ke? Okey, alright. Terima kasih yang sudi, yang sudi hadir join dalam FB Live saya ni. Alhamdulillah. Okey. Alright, dan leader-leader besar pun ada dalam ni Okey. Alhamdulillah. Kita ada Farina Hussein is watching. Thank you. Okey, dan juga yang lain-lain saya tak sempat sebut nama because dia punya komen chatting ni cepat. 21 tahun Tuan Haji Jalil cakap. Alhamdulillah kan Tuan Haji Jalil. So dengarlah. Okey, kalau siapa-siapa businessman Tuan Haji Jalil ni dengar cakap dia. Okey, sebab dia dah berpengalaman besar. Okey, dia 21 tahun, saya baru 12 tahun terbalik. 12 tahun tu pun kira ada pengalaman lah kan. Apatah lagi orang yang 21 tahun. Okey, alright. Yang ke-7, okey, untuk kita sentiasa tidak off track. Okey, kita kena elak benda ni Poin yang ke-7 saya ialah tidak ada orang yang tidak mau join event rasmi. Sebab itu saya kata konteks kita, bisnes kita hari ini adalah networking business, iaitu those yang terlibat dalam takaful, dalam unit trust ataupun dalam MLM, networking business. Okey, ada di antara mereka yang tidak suka join event rasmi. Okey, itu pun satu perkara yang bahaya juga. Okey, kita mesti suka untuk join event rasmi. Bukan kita nak hua-hua, bukan kita nak tengok makan minum dia. Ada orang tanya apa makan minum? Alah, tiap-tiap tahun udang keras tu je lah.
Ada orang, ada certain orang faham lah udang keras ni kan. Bukan udang keras tu yang kita nak cari. Kalau udang keras yang kita nak cari, dekat rumah pun ada. Okey, carilah udang yang lembut. Okey, alright. Tetapi kita nak dapatkan aura ataupun kita nak dapatkan ilmu, betul-betulkan pendapat. Okey, dan bila kita bercakap ataupun kita berdekatan dengan orang yang berjaya, aura tu akan datang secara automatik. Bukan kita minta dekat orang tu, tuan, saya nak aura, boleh bagi sikit tak? Tak ada. Tuan dekat aja, aura tu dah sampai. Okey, dan orang yang memberi pula, okey, contoh orang yang berjaya, dia kata, takkan dia akan cakap kat kita, kamu jauh, nanti aura saya habis. Takkan aura dia habis. Because apa? Semua ni adalah milik Allah. Okey? Kita dekat, kita dapat aura positif daripada dia, aura kejayaan, dan aura kejayaan inilah yang kita nak bawa bila kita berjumpa dengan customer, bila kita jumpa dengan klien. Terima kasih Cik Muhammad Hakim. Ini salah seorang klien saya yang sangat setia. Terbaik katanya. Alhamdulillah ya. Semoga beliau berpuas hati dengan perkhidmatan saya lah. Okey, ni kawan lama juga kawan lama masa dekat UUM sampai sekarang. Beliau dah jadi seorang general manager, masih lagi menghormati kawan macam saya. Okey. Terima kasih ya Hakim. InsyaAllah Cik Hakim ni akan berjaya besar lagi nanti. Baru waktu umur 46 dah jadi GM. Saya agak tak lama lagi jadi CEO lah ya. Okey Alhamdulillah. Okey. Alright, jadi kita kena join event rasmi ni. Okey, sebab kita nak aura. Okey, dan juga kita nak mingle around. Okey, so kena ingat jangan kita rasa rugi. Kadang-kadang kan satu event rasmi ni dia macam kita kena bayar. Dan kita kena bayar, kita evaluate bayaran yang kita bayar. Contohlah RM200. Kita evaluate fresh orange ni berapa sen. Kan? Yang udang keras ni berapa ringgit je. Lepas tu kita adalah kan. Bukan. Itu bukan nilai dia. Nilai dia bukan apa yang kita dapat makan pada malam tu ataupun pada waktu tu. Tetapi aura, berapa banyak aura yang kita dapat. Berapa banyak semangat yang kita dapat daripada situ. Saya pernah first time. Waktu first time saya di level paling bawah sekali, upline saya bawa saya ke award dinner. Okay, dan saya memang tak ada, baru sangat 2-3 bulan. Okay, dan saya masuk dekat situ dan satu meja saya ada 10 orang. Dan saya the only one yang tak naik pentas dapat award. Okay, ini terjadi pada sekitar tahun 2012. Okay, awal tahun 2012. Saya tak, the only one yang tak dapat. Yang lain semua dapat medal lah. Bukan medal lah. Saya ni orang kampung sangat sebut medal. Medal tu yang kita dapat lari, dapat pingat tu kan. Ini dapat apa? Trofi. Semua dapat trofi. Okey. Apa jadi dengan muka saya ni? Kelabu asap ni. Okey, trofi. Dan saya rasa macam, Allah, kenapa aku seorang? Tak apa. Tahun ni aku tak dapat. Aku akan pastikan tahun depan aku dapat. Saya punya dendam keluar dekat situ. Tapi bukan dendam pergi bomoh apa semua. Saya akan pastikan semua orang yang dapat award ni tak dapat award tahun depan. Bukan. Saya dapatkan satu dendam positif yang dari saya letak ke azaman. Tak apa, tahun ni aku tak dapat, aku akan pastikan tahun depan dapat. Alhamdulillah saya dapat satu award pada tahun berikutnya. Waktu tu saya dapat satu percutian percuma ke San Francisco, USA. Oh ya Allah, first time nak pergi US kan. Orang sebut kita ni belajar tak tinggi. Belajar tu orang kata tinggi lah, masuk U, tapi local U lah. Bila tengok kawan-kawan sebahagian besar UK, US, ada yang pergi Canada, ada yang pergi New Zealand, ada yang pergi Australia. Rasa macam rendah diri lah juga kan. Tapi bila dapat satu percutian percuma pula daripada company, bila dapat pergi ke San Francisco, ya Allah, semangat. Semangat makin besar. Ya, tahun ni aku dapat bila saya dapat yang satu tu, tahun ni aku dapat satu. Tahun depan aku nak dapat banyak. Ada sekali tu alhamdulillah saya dapat lebih kurang 9 award dalam satu malam. Okey, daripada mulanya datang event rasmi. Jangan sesekali apatah lagi kalau event rasmi itu percuma. Datang je. Okeylah, kalau permulaan macam jenis orang tak suka, okey, letakkan dalam hati, aku datang event ni nak makan. Okeylah. Janji datang dulu. Kan? Datang untuk makan. Okey, macam saya juga dekat training dekat agensi. Semua sama. Okeylah. Kalau kau tak suka nak belajar, tak apa. Kau datang training untuk makan. Sebab kita memang sediakan makanan kan. Kau datang untuk makan. Tapi lama-lama, bila dia jadi habit, dia akan suka datang. So, kita kena bersabar dengan orang ni. Dan kita sebagai diri kita, kena dapat award lah. Barulah orang percaya cakap kita.
Ini kadang-kadang klien, customer akan tanya, you dalam Malaysia, you ada dapat award apa-apa tak? Dia nak trust, dia nak cuba nak capai trust kepada kita. Saya pernah dapat top 3, sekian award. Agak-agak, walaupun kita dapat mungkin dari segi regional je, dari negeri je, pun tak apa, should be okay. Okay? Dan dapatkan award ni. Sebab itu adalah reputasi. Memang award tak dapat duit. Sebahagian besar award, trofi tu tak dapat duit. Dapat tulis nama. Kalau nak fikir logik, boleh buat dekat kedai. Nak tulis apa pun kan, tapi dia bukannya rasa macam tu. Okey, bila kita dapat award, kita dapat satu aura keyakinan dan kejayaan, dan juga orang kita bila kita bercakap pun kita lebih confident. So kita kena improve kita punya performance kita lah. Okey, untuk kita pastikan kita ni dapat satu reputation. Okay, reputation yang sangat tinggi. Sebab tu award tu penting walaupun dia tak ada duit sebenarnya. Jangan kata alah setakat award, setakat sijil, kan? Jangan. Iaitu satu reputation dan juga dia meningkatkan keyakinan kita. Okey, itu poin saya yang ke-7. Ada 3 poin lagi, harap bersabar. Okey, poin yang ke-8. Sikap yang perlu kita hapuskan untuk pastikan kita berjaya besar. Okey. Bila ditegur, jangan anggap sebagai benci. Kadang-kadang upline, mentor, even sideline kita pun tegur kita, kamu buat ni tak betul, kita kena buat cara macam ni. Okey, jangan anggap teguran tu sebagai membenci. Malah kita kena rasa teguran tu sebagai bahawa orang itu sayang. Okey, ingat ya, mentor dan upline ni sensitif kadang-kadang. Selalu kita dapat teguran dan kita selalu marah-marah. Tiba satu masa, kamu rasa lamanya upline aku tak hubungi aku. Lamanya upline aku tak tegur aku. Kamu rasa seronok atau tidak sepatutnya? Kalau saya akan rasa lain macam. Kenapa dia tak tegur aku dah? Kenapa dia tak cakap dengan aku dah? Benci ke dia ke? Kalau waktu dia tak tegur tu, waktu kamu rasa dia tak suka dekat aku ke? Selagi kamu ditegur, selagi kita diberitahu akan kesilapan kita, rasailah bahawa kamu sedang disayangi. Gitu. Unless teguran tu dibuat secara public. Maksudnya dia tegur kita di depan khalayak ramai, 20-30 orang. Tu baru teguran tu tak kena. Walaupun betul apa dia cakap. Mungkinlah upline kita pun kadang-kadang ada yang tak matang juga, yang baru juga macam kita, tapi dia cepat sikitlah daripada kita. Mungkin kita boleh menegur dia secara personal. Janganlah tiba-tiba kat situ juga kita lawan. Kan? Alright? So yang itu kita kena upline, minta maaf lah saya cakap macam ni. Kalau boleh lah upline, janganlah tegur saya depan-depan orang. Boleh tak tegur saya secara personal ataupun WhatsApp personal saya ke? Saya boleh terima. Macam ni saya malu lah. Kita bercakap. Upline pun tidak maksum. Okay? Upline pun boleh ditegur. Okay? Tetapi dengan cara yang berbeza. Okay? Dan upline pun kena ingat, siapa yang leader kat sini pun ingat, janganlah tegur depan-depan mata. Contohnya orang tu selalu tak datang kelas kan. Contohnya, tiba-tiba kau nampak dia datang kelas, tiba-tiba kau tanya, lama tak nampak? Agak-agak dia malu tak? Agak-agak next time dia nak datang lagi tak? Kan? Janganlah macam tu. Kita kena fikirlah kan, malunya dia. Okay? So cara tu pun leader kena belajar, business partner pun kena belajar. Okay? Macam mana kita nak menghadapi benda-benda macam ni, ialah kita kena pastikan bahawa kita belajar. Okay? Ingat bila ditegur maksudnya kita masih lagi disayangi. Okay, alright. Okay. Poin yang ke-9, kedua terakhir. Okay? Kita sendiri tidak membina impian. Sebab tu kita perjalanan kita sekejap naik, sekejap bawah, sekejap dapat award, sekejap tak dapat award, sekejap dapat hadiah kontes, sekejap tak dapat hadiah kontes, because dekat dalam diri kita tak membina impian yang besar. Impian kita kecil-kecil je. Contoh pakai kancil, impian next kita nak pakai Myvi. Okey, sebenarnya tak salah pakai Myvi. Saya pernah kerja dekat Kilang Pro 2. Jadi saya bukanlah nak hina Myvi, tidak. Kalau kita kancil, kita nak berjaya besar, kita target. Kalau kita punya target impian kita adalah kereta, target yang paling besar sekali apa contohnya? Nak pakai BMW, Mercedes. Tetapi dalam tempoh kita nak mencapai impian BMW kita, for example, kan, kita akan pakai Myvi, kita akan pakai Vios, kita akan pakai Camry, for example. Naik, akan jadi BMW atau Mercedes lah. Ataupun nak pakai Ferrari, nak pakai Lamborghini. Tapi impian kita kena terus besar. Tapi dalam proses kita nak mencapai impian, kita akan pakai kereta yang besar sikit dan sebagainya. Itu bukan terjadi. Tetapi Allah tu maha kaya. Andai kata kita terus berimpian besar, tiba-tiba ditakdirkan kita sekarang pakai kancil. Tiba-tiba Allah, kun fayakun ya. Allah kata jadi. Okey? Tiba-tiba terus boleh pakai BMW. Rezeki.
Jadi sentiasalah kita berimpian besar. So, peringatan siapa yang tak ada vision board, tak ada gambar apa impian dia dekat rumah ke, dekat office, itu maksudnya anda tak berimpian besar. Ada orang cakap, game saya letak dalam laptop. Hari-hari ke tengok dalam laptop? Kalau hari-hari okey. Kalau tak hari-hari, lebih baik letakkan impian kita di tempat yang kita mudah lihat. Okey, jangan malu. Saya pun dulu isteri saya pernah ketawakan saya juga kan. Dia sengih lah, dia tak ketawakan. Dia boleh ke dapat yang ni kan? Apa semua kan? Tak apa. Aku akan buktikan. Lagi tersimpan dendam dalam saya, aku akan buktikan. Kan? So letak dekat tempat meja makan ke, sebelah meja makan, letak dekat tempat solat kita ke, lagi lepas solat kita doa lagi. Vision board, dream board ataupun gambar-gambar impian-impian kita. Tak semestinya kereta. Okey, mungkin ada orang kata dah tua-tua dah kereta. Tak, kadang impian rumah, impian simpanan. Dalam MCO ni kan berapa ramai orang susah tak ada simpanan. Kan? Sebab tu kerajaan terpaksa bagi faedah-faedah. Alhamdulillah kerajaan kita bagi faedah-faedah. Saya tengok dalam kerajaan lain tak ada. Kerajaan di luar negara tak ada benda-benda macam ni. Lagi dinaikkan. Saya dengar di Indonesia dinaikkan lagi yuran kesihatan. Maksudnya nak pergi hospital, yuran dia lagi, bayaran dia lagi tinggi. Kita makin lagi dapat percuma, makin lagi dapat duit. Okey? Impian tu besar termasuk simpanan. Simpanan ni saya nak bagi tahu. Okey, kalau saya sebagai perunding simpanan lah sekarang kan dan pelaburan. Okey, saya lebih menekankan kepada banyakkan simpanan dulu baru beli benda-benda lain. Okey? At least kita ada 50,000 for example, minimum. Baru kita nak cerita pasal nak beli barang lain. 50,000 minimum. Okey, kalau bagus, lagi bagus kalau ada ratus ribu. So selepas ni kita tak tahu yang akan datang ni berapa lama lagi kita akan ada benda-benda yang macam PKP MCO ni lagi. So kita kena simpan. Kena simpan. Okey. Dan poin yang terakhir. Okey. Sebelum nanti saya akan buat summary dia. Okey. Jangan buat satu perkara ni. Kita memusnahkan periuk nasi ataupun rezeki orang lain. Okey, jangan banyak-banyak benda. Bukan setakat kita membomoh-bomohkan orang, bukan. Kadang-kadang kita memfitnah orang pun boleh memusnahkan rezeki dia. Kamu tak lama. Kalau kamu buat macam tu, kan? Ini kerja Allah, kan? Dan orang yang terenaya mudah lagi makbul dia punya doa. Bukan doa untuk kita, dia pun mungkin tak tahu siapa yang buat untuk dia. Dia makbulkan doa untuk diri dia dan dia akan lagi besar. Apatah lagi kalau kita contohnya kita ganggu bisnes orang. Kan? Kita ganggu bisnes orang, kita kacau downline orang lain, buat bisnes kita juga which is kita tahu upline dia pun adalah kawan kita dan sebagainya. Itu pun salah satu juga yang boleh merencatkan kejayaan kamu. Mungkin kamu akan merasai kejayaan-kejayaan tapi tak lama. Okay? Tak lama kalau kamu masih kita meneruskan perkara-perkara yang tidak baik ni. Okay? Jadi kena sentiasa berada dalam keadaan hati baik. Sentiasa nak berbuat baik pada orang. Okay? Jangan musnahkan rezeki orang. Jangan ganggu bisnes orang. Okay? Kita tahu orang tu bagus dalam bidang takaful. Kita dalam MLM. Kita tengok, budak ni kalau buat MLM ni bagus ni. Janganlah ganggu dia. Kan biarlah dia aktif. Lain kita hanya buat promosi publicity diri kita lah. Rezeki Allah bila kita ada asbab mempromosi diri publicity, Allah akan lorongkan orang-orang kepada kita ataupun idea. Itu yang kita kena percaya. Kacau downline orang pun boleh berjaya. Percayalah. Okey? Yang itu. Alright. So, dah habis 10 poin yang saya nak berikan pada tuan-tuan dan puan-puan. 10 perkara bagaimana anda kena elakkan. Okay, ataupun 10 cara bagaimana anda tidak boleh menjadi usahawan berjaya dalam bidang MLM, unit amanah dan juga takaful. Okey, so saya summarize. Poin yang pertama yang mesti anda elakkan iaitu yang pertama, tidak menghormati upline atau mentor. Okey, yang kedua, tidak hadir kelas atau lambat masuk kelas. Okey. Yang ketiga, membiarkan hari-hari anda tiada appointment. Yang keempat, bila kecewa berhari-hari, berlama-lama nak down. Okey. Yang kelima, sakit hati bila tengok rakan lain berjaya. Tak puas hati. Okey. Yang keenam, bila business drop. Okey. Bila business drop, terus nak terjun ke bidang lain. Okey. Kena fokus. Follow one course until success. Okey. Yang ketujuh, tidak mahu join event rasmi. Siapa yang kata aura tu tidak penting dalam bisnes, silakan. Tanyalah mana-mana motivational speaker. Sebab saya pernah ada orang cakap dekat saya, aura tu tak penting. Tengok apa jadi pada orang tu. Okey, alright. Yang ke-8.
Bila teguran dianggap sebagai benci, ni semua kena elakkan. Bila teguran, tandanya sayang. Okey? Tidak membina impian besar. Kena ada dream board, bila nak capai, vision board dan sebagainya. Okey, semua kena ada. Itu sebab itu adalah, saya lupa nak perkara satu poin, itu adalah doa yang tidak terhenti. Kalau kita doa angkat tangan dia sembahyang tu, dia terhenti kan? Tapi kalau gambar yang kita tampal tu, doa yang tidak terhenti sebab sentiasa ada kat tempat tu. Okey? Dan akhir sekali, yang ke-10, bila kita memusnahkan bisnes atau rezeki orang lain. Yang itulah 10 perkara yang saya ingin sampaikan. Sebenarnya ada banyak perkara tapi kita start sikit. So hari ini saya sebutkan 10 perkara. Mungkin ada part 2 nanti saya akan sebutkan perkara-perkara lain yang kita boleh sampaikan untuk manfaat bersama. Okey, insya-Allah ikhlas daripada hati saya. Insya-Allah ikhlas untuk semua. Di dalam tu tuan-tuan dan puan-puan ada businessman atau businesswoman yang dah berjaya dan sebagainya. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa lagi berjaya, lagi besar. Okey, even kalau tuan-tuan dan puan-puan lebih berjaya besar daripada diri saya sendiri ataupun upline tuan-tuan dan puan-puan pun lagi bagus. Okey, yang penting kita sentiasa ingat upline kita itulah yang memberi jasa pada kita walaupun sekadar upline kita tu hanya buka jalan je. Dia tak pernah ajar kita, dia tak pernah bagi idea pada kita pun, tetapi dia punya peranan besar, dia membuka jalan kepada kita sangat-sangat tak ternilai. Okey, alright itu saja daripada saya. Okey, so kalau ada apa-apa pertanyaan dalam komen ke? Okey, boleh ya semua? Alhamdulillah ya. Saya harap sebab saya punya bahasa ni bahasa kampung. Banyak gunakan bahasa-bahasa yang mudah difahami. Jadinya saya rasa apa perkongsian saya hari ini sangat mudah untuk tuan-tuan dan puan-puan ya. Okey, Azan Izzat, sama-sama insya-Allah kita gunakan ilmu yang ada ni untuk kita terus sukses besar dalam perniagaan kita. Tak kisahlah unit trust, MLM ataupun takaful, Linda sama-sama. Okey. Adeline, okey kita jumpa lagi. Right. Okey, so kita gunakan ya. Izura Mustafa, jazakallah. Okey, Izhar, alhamdulillah Tuan Izhar sama-sama bekerja dengan saya kat Proton ni. Terima kasih. Farah Iriani, Rozita Abdullah, okey. Semoga Allah limpahkan rezeki yang tak terputus. Terima kasih Farah. Doa kita sama. Doa untuk saya bermaksud doa untuk Farah juga. Berbalik kepada Farah juga ya. Terima kasih Kak Rozita, Azizul, Farid, Sari. Okey, semuanya adalah follower. Alhamdulillah. Okey, kita adakan nanti satu sesi yang lain ya. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih.